ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, orang yang menziarahi pesakit yang belum tiba saat-saat kematiannya, lalu ia berkata di sisinya sebanyak 7 kali, aku bermohon kepada Allah yang Maha Besar, Tuhan Arasy yang Agung, agar menyembuhkan engkau, nescaya Allah akan menyelamatkannya daripada penyakit itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, bukakan ikatan lidahku, fasihkan tutuku. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah adada khalqih, Subhanallah rida nafsi, Subhanallah zinata arshi, Subhanallah midada kalimati. Subhanallah adada khalqih, Subhanallah rida nafsi, Subhanallah zinata arshi, Subhanallah midada kalimati. Subhanallah adada khalqih, Subhanallah rida nafsi, Subhanallah zinata arshi, Subhanallah rida nafsi, Subhanallah zinata arshi, Subhanallah midada kalimati. Subhanallah adada khalqi, Subhanallah rida nafsi, Subhanallah zinata arshi, Subhanallah rida nafsi, Subhanallah zinata arshi, Subhanallah midada kalimati. Semua pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini bermula 1 Mac hingga 31 Mac 2021. Caranya mudah sahaja. Layari laman web www.ikim.my/kajiselidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my/kajiselidik. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Faiz Haji Osman di Express IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ikuti perkembangan-perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Yep, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Waktu ini bersama-sama dengan saya Faiz Haji Osman. Selasa 9 malam untuk sama-sama kita ikuti pengajian ilmu kita dalam siri Bicara Adab. Kita masih lagi berkongsi menerusi kitab adab, mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. Anda waktu ini saya nak raikan yang mendengarkan siaran ini di Facebook IKIM FM, yang menonton juga boleh tonton sama-sama dekat YouTube channel kami IKIM, dan pastinya dengarkan dekat radio macam biasalah.
dekat frekuensi anda, dekat aplikasi telefon pintar ataupun di laman web rasmi kami ikim.my. Dan waktu ini kita bersama-sama dengan Ustaz kita untuk kita dengarkan bicara adab, Ustaz Ahmad Salahuddin Harun bukan di studio, atas talian waktu ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat Ustaz hari ini? Alhamdulillah. DJ Faiz, apa khabar? Sihat? Saya sihat, alhamdulillah. InsyaAllah malam ni kita nak sambung lagi bicara adab kita. Macam Ustaz selalu sebut, adab ni kita kongsikan tentang adab-adab harian kita, yang apa pun yang kita lakukan sepanjang hari, dari bangun tidur sampai nak pergi tidur balik. InsyaAllah kita bawakan bersama-sama. Dan malam ini bicara adab kita menerusi kitab adab ini, mencakup 50 adab dan 50 keadaan. Jadi saya kongsikan linknya dekat Facebook dan YouTube kalau anda dapatkan buku ini, untuk sama-sama kita berkongsi tentang adab masuk dan keluar rumah. InsyaAllah kita dengarkan sama-sama perkongsiannya. Jadi anda, saya harap dah pun bersedia. Kalau ada catatan nak catat, silakan. Dan harap boleh klik button share. Semoga ramai beroleh ilmu pada malam ini, perkongsian kita insyaAllah. Silakan Ustaz, kita mulakan malam ini pengajian ilmu kita. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kefahaman. Allah jadikan ia menjadi sebab kita semakin dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah kurniakan taufik kepada kita untuk beramal dengan apa yang kita pelajari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa kainun fi ilmika aw qad kan nuqaddimu ilaika baina aydina dhalika kullih. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fi kulli lahzatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك، وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده، فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا، وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Yang dimuliakan DJ Faiz Haji Osman hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Mudah-mudahan sentiasa dalam limpahan rahmat dan kasih sayang
serta pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar IKIM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga yang mendengarkannya daripada Facebook IKIM ataupun daripada YouTube ataupun daripada apa sekali caranya. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bertemu kembali untuk kita menyambung pengajian kita di dalam kitab adab yang membicarakan tentang perkara-perkara berkaitan dengan adab-adab di dalam kehidupan seharian kita. Bila mana kita hiasi kehidupan kita dengan adab yang dianjurkan oleh para ulama, yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan niat-niat yang baik, dengan niat-niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri dengan sunnah baginda Nabi, menghiaskan diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik, maka jadilah seluruh kehidupan kita itu sebagai ibadah. Walaupun mungkin kita tidak ditikar sejadah, walaupun mungkin hanya kita lihat perkara itu perkara yang kecil ataupun remeh, tetapi akhirnya ia menjadi bekalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan diremehkan perkara yang kita nampak kecil, kerana ia mungkin boleh menjadi sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang agama ajar kepada kita, supaya kita tidak pernah memandang kecil walau sedikit pun amalan dan juga perbuatan yang baik. Juga kerana itulah kita tidak boleh memandang hina kepada sesiapa, kerana mungkin seseorang itu melakukan sesuatu yang kita anggap kecil, tetapi mungkin sahaja dia ikhlas dan itulah sebab dia mendapat penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana disebutkan oleh DJ Faiz tadi, pada malam ini kita akan masuk ke satu bab lagi ataupun satu bab yang baru. Bicara tentang perkara yang memang kita lakukan juga setiap hari, berkaitan dengan keluar dan masuk rumah. Tak ada orang yang dekat sini ataupun di mana-mana pun dia duduk dalam rumah tak keluar-keluar. Jadi dia mesti masuk dan dia mesti keluar. Apatah lagi kita ni yang sibuk dengan pekerjaan. Sudah tentu keluar masuk rumah itu menjadi satu perkara yang kita lakukan berkali-kali setiap hari. Maka bila mana kita lihat, takkan boleh masuk keluar rumah sesuka hati je. Sudah tentu ada etika, tata caranya, sehingga dengan kita menjaga tata cara masuk dan keluar rumah, boleh menjadikan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang DJ Faiz, kita tengok ada orang mungkin ada rumah yang besar, tapi bila masuk dalam rumah, dia tak rasa kebahagiaan duduk dalam rumah. Kita ni kalau boleh nak duduk kat rumah je lah. Kan? Tak nak pergi mana-mana. Allah, bangun-bangun kena pergi kerja. Penat. Kan? Jadi, ada orang bila mana dia merasakan rumah yang besar itu bahagia. Tiba-tiba bila ada rumah yang besar, ada orang yang tak bahagia dengan rumah yang besar. Bila kita lihat kenapa, ada kalanya mungkin kerana adab-adab ketika mana dia masuk dan keluar rumah itu tidak dijaga dengan baik. Maka permulaan kita masuk rumah dengan cara yang benar menjadikan Allah turunkan keberkatan pada rumah kita. Jadi kita nak rumah kita itu diberkati. Allah turunkan kebahagiaan, Allah turunkan ketenangan. Kita bukan nak bila duduk dalam rumah, dah masuk je rumah bergaduh. Masuk je rumah, mulalah kita punya angin naik, kita punya baran pun naik. Jadi yang perlu kita jaga ketika berada di rumah, bagaimana kita nak agar rumah kita Allah berkati, Allah cahayai, Allah bagi kebahagiaan. Maka jalannya apa? Dengan kita menjaga adab-adab ketika masuk dan keluar rumah. Baik, bagi yang ada kitab, boleh buka halaman 122. Pada bab yang ke-11. Perbahasan kita hari ini masuk ke bab yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara adab-adab ketika akan masuk rumah. Nak cerita, nak keluar, kena masuk dulu. Saya. Jadi sekarang ni, apa
apa yang penting untuk kita lakukan setiap kali permulaan nak masuk rumah? Yang pertama, mendahulukan kaki kanan ketika akan masuk rumah. Ini penting. Kerana apa? Kita sebagaimana disebutkan, bila kita nak buat sesuatu yang baik, nak masuk ke tempat yang baik, maka kita mulakan dengan kanan. Maksudnya apa? Bila kita masuk sahaja rumah dengan kaki kanan, itu permulaan kita hidupkan sunnah, dan dengan itu keberkatan akan Allah turunkan pada rumah kita. Jadi perkara ni nampak kecil, tapi para ulama sebut, Habib Muhammad penulis kitab ni kata, ini benda-benda yang kita kena ajar pada anak-anak kita. Bila tengok anak-anak kita, ingatkan dia orang. Ingatkan mereka, masuk rumah dengan kaki apa? Kaki kanan. Biasakan mereka dan biasakan kita. Tampal dekat rumah kita punya pintu tu, masuk rumah kaki kanan. Tengok disebutkan apa? Berdasarkan hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Ni dalam pengajian yang lalu kita dah sebut juga hadis ni. Nabi suka pada memulakan sesuatu dengan memulakan sebelah kanan, terutama pada perkara-perkara yang baik. Maka dalam sebuah kaedah disebutkan, tuqaddamul yaminu fi kulli ma kana min babi takrimi wa tazayyuni wal yusra fi ma dah. Dalam kaedah fiqh disebutkan, dahulukan arah sebelah kanan pada seluruh perkara yang bersifat penghormatan juga penghias diri, dan dahulukanlah sebelah kiri pada selain keduanya. Maksudnya pada benda-benda yang tak baik, sebelah kiri. Masuk rumah benda baik tak? Benda baik lah. Masuk rumah benda baik, maka mulakan sebelah kanan. Bila kita masuk dengan kaki kanan, dengan menjaga adab-adabnya, itu permulaan keberkatan akan Allah turunkan. Nanti kita akan sebut barakah ni apa dia? Barakah. Kalau dekat Mesir, dekat Malaysia pun dah ada jual, ada pil barakah. Kita ni nak makan pil barakah ke? Bukan. Tapi kita nak keberkatan. Apa dia keberkatan tu? Baik, itu yang pertama. Jadi usahakan setiap kali masuk rumah kaki kanan. Tanpa kita sedari, kita percaya dan yakin dengan kita hidupkan apa yang Nabi ajar, kita cuba buat, kita akan dapati perbezaannya kerana kita menjaga perkara-perkara yang kita anggap remeh ni. Kadang-kadang tak pernah fikir pun, Ustaz, dah masuk rumah dah, tak peduli dah. Tak, kena latih diri kita. Takut dah sampai dapur baru teringat kanan ke kiri tadi, Ustaz? Dah sampai dapur, dah ambil burger semua dah, itu yang susah. Allah. Kalau penulis kitab Syed Muhammad Amin, dia kata sesuatu sunnah bila kita teringat, kita kena pergi buat. Jangan kata tak apalah, nantilah nak keluar orang buat. Esoklah apalah. Akhirnya kita tak akan mampu buat sampai bila-bila, kata Habib Muhammad Amin. Ataupun apa antara caranya kalau kita nak latih diri kita adalah dengan nafsu ni, kita tak boleh ikut. Kalau kita ikut memang habis. Jadi bagaimana caranya? Maka kata Syed Muhammad Amin, penulis kitab dulu masa mengaji, dia kata kita kena denda diri kita. Okey, kalau aku tak buat macam ni, aku kena sembahyang 2 rakaat. Jangan kata nak rotan ke dan sebagainya. Sebab apa? Itu tidak bagi faedah pada diri. Nafsu ni dia tak suka benda-benda yang baik. Maka dulu masa kami mengaji, Syed kata, okey, cari permasalahan ni, hukum ni. Siapa yang tak boleh jawab, nanti lepas pengajian kena semayang 50 rakaat. Contoh semayang sunat. Saya. Kita dengar pun taubat lah. Nafsu pun taubat juga dengar tu. Jadi masa tu dia pun akan, kita kena ajar diri kita sampai nafsu. Dia kata ni kalau lah kita halang dia ni, kita abaikan dia ni, nanti dia buat ibadat lagi dahsyat. Barulah nafsu tu boleh kat lah. Tapi kalau kita tak apalah, nantilah, jawapannya tak ada lah. Kita dah tewas sebenarnya dengan nafsu. Saya. Baik, yang kedua, menggunakan siwak, kayu sugi. Menggunakan kayu sugi
tatkala masuk rumah. Yang ni penulis kata, Syed Muhammad Amin kata, ini sunnah-sunnah yang sudah ditinggalkan. Dah tak ramai dah orang buat. Sugi pun dah tak berapa ramai orang ada. Cuma sekarang ni kita ke tak? Nak guna tu pun dah satu dah. Nanti kalau ada kesempatan kita belajar. Mungkin nanti nak masuk bulan Ramadan ke. Sugi ada saiznya, cara pegangnya, cara gosoknya. Dan kenapa sugi ni antara faedah yang sangat besar kalau kita boleh kongsikan. Habib Sa'ad, ulama daripada Yaman, ada satu buku tajuknya Faedah Sugi. Jadi buku. Hebatnya orang-orang di Yaman sampai boleh buat buku Faedah Sugi. Dia kata antara faedah yang besar bagi sugi, siwak ni, kalau kita lazimi, DJ Faiz, maka apa yang kita nak? Dia kata bila mana kita nak meninggal, kita mudah sebut La ilaha illallah. Tu memang faedah yang besar. Sebab apa? Sebab Sayyidina Abu Hurairah dah sebut dalam hadis yang diriwayatkan, siapa yang akhir kehidupan dia dapat sebut La ilaha illallah, masuk syurga. Jaminan yang besar tu. Tapi nak buat bukan senang. Nak buatnya bukan senang. Tapi hari ni dah sugi pun dah ada yang cantik-cantik lah. Dulu mungkin orang malu nak bawa sugi ni. Harga 2-3 ringgit tapi besar dekat poket. Sekarang dah ada dia punya bekas dah. Jadi dah tak ada alasan dah malu ke apa ke, dah tak ada alasan. Nampak cantik dah sekarang. Kadang-kadang sugi lagi mahal lagi daripada berus gigi dah sekarang. Sebab bekas dia tu mahal. Jadi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan masuk ke dalam rumah. Kalau kita boleh buat ni satu nikmat sebenarnya. Sebab tu bila kita baca kita adab, kita kena azam nak cuba buat. Paling kurang sekali. Maknanya ada sunnah-sunnah yang kita dah belajar, kita dah keluarkan zakatnya lah bahasa kita ni. Dengan kita beramal walaupun sekali. Baik. Dalam hadis disebutkan Nabi SAW bila masuk rumah maka mulakan dengan memulai dengan memakai siwak. Apa lagi antara sebab ni? Terutama kalau kita musafir, kan? Kalau kita musafir, balik dari musafir, mungkin mulut kita berbau. Jadi bila mana kita bersiwak, bersugi, hilang bau yang tidak menyenangkan, maka nanti dia tak mengganggu ahli keluarga kita. Itu antara sebab yang lain. Kalau tidak nanti cakap-cakap, isteri kita, abang makan durian tak ajak ke? Dah jadi lain pula Ustaz. Kena cover lain lah pula kan, kalau dari sudut tu. Macam-macam. Baik. Seterusnya yang ketiga, memperbanyak zikir dan mengucap salam ketika akan masuk rumah. Meskipun di dalamnya tidak terdapat seseorang. Ni kadang-kadang orang tinggalkan. Jadi, walaupun rumah tu rumah kita, walaupun mungkin kita lah tuan rumah, dalam tu anak-anak kita tu duduk rumah kita, tetap bagi salam. Kerana apa? Permulaan salam akan memberikan kemuliaan, akan memberikan keselamatan, akan memberikan keberkatan kepada orang yang memberi salam dan menjawab salam. Maka orang dalam rumah, orang luar rumah, kesemuanya dapat kebaikan. Kalau tak ada orang pun bagi salam. Cuma cara bagi salam ni berbeza. Nanti kita akan sebutkan di sini. Maka disebutkan apa? Allah sebut dalam Al-Quran, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, maka hendaklah kamu memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkah lagi baik. Jadi di sini Habib kata apa? Orang kalau mula masuk rumah bagi salam, maka dia akan diberkati, rumahnya akan diberkati. Orang yang dalam rumah juga akan diberkati. Jadi penting bagi salam. Lekat kalau boleh, tulis dekat depan pintu rumah kita tu. Supaya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Orang nak masuk rumah kita bagi salam. Itu penting.
Kalaulah tidak, kita tak, dia sebenarnya sebahagian daripada jalan dakwah. Jalan dakwah kita. Dengan kita lekat tulisan Assalamualaikum sebagai contoh. Jadi orang sebelum dia nak masuk rumah kita bukan tekan loceng je, tapi beri salam. Jadi itu jalan untuk rumah kita dapat keberkatan. Tengok apa kata Sayyidina Anas bin Malik. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim yakunu barakatan alaika wa ala ahli baitika. Tengok. Kata Sayyidina Anas, Rasulullah bersabda, wahai anakku, jika kamu masuk ke keluargamu, maka ucapkanlah salam. Bagi salam. Ajar anak-anak kita, kalau masuk tak bagi salam, suruh keluar. Keluar balik, bagi salam. Bagi salam elok-elok pula, jangan jerit. Assalamualaikum, tak tahu apa yang dia cakap. Kan budak-budak kan kalau bagi salam tu main dah habis alif lam dah tak ada, semua dah tak ada dah. Dia dengan Assalamualaikum. Tengok apa faedahnya? Sesungguhnya salam tersebut membawa keberkahan untukmu dan ahli keluarga. Penting ni. Ia jalan untuk kita dapat berkat. InsyaAllah nanti lepas ni kita akan sambung dengan menjawab apa makna barakah. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita nak sambung selepas ini dalam adab masuk dan keluar rumah. Kita masih lagi bicara dalam bicara adab kita. Jadi anda terus setia bersama-sama kami. Jangan ke mana. Dengarkan di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah adada khalqih. Subhanallah rida nafsi. Subhanallah zinata arshi. Subhanallah midada kalimati. Subhanallah adada khalqi. Subhanallah rida nafsi. Subhanallah zinata arshi. Subhanallah midada kalimati. Subhanallah adada khalqi. Subhanallah rida nafsi. Subhanallah zinata arshi. Subhanallah midada kalimati. Subhanallah adada khalqi. Subhanallah rida nafsi. Subhanallah zinata arshi. Subhanallah midada kalimati. Subhanallah adada khalqi. Subhanallah rida nafsi. Subhanallah zinata arshi. Subhanallah midada kalimati. Subhanallah adada khalqi. Subhanallah rida nafsi. Subhanallah zinata arshi. Subhanallah midada kalimati. 91.5 FM di Lembah Kelang. IKIM Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islam. Terima kasih atas perhatian anda dalam bicara adab kita pada malam ini bersama dengan Ustaz Ahmad Sarudin Harun, dan kita bicarakan tentang adab masuk dan keluar rumah, dan kita dah dengarkan tadi beberapa adab, antaranya kita tinggalkan dengan adab bagi salam sebelum masuk ke rumah, dan mungkin ada lagi perkara-perkara yang nak dikongsikan Ustaz dalam bicara adab kita pada malam ini. Yang menonton di Facebook dan YouTube, terima kasih. Yang mendengarkan di radio, terima kasih juga. Silakan Ustaz untuk sambungan bicara adab kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perkara yang kita kena ingatkan kepada ahli keluarga kita, yang kita rasa benda ini memang biasa kita buat, tetapi ia memberi impak yang besar pada keadaan keluarga kita. Ketenangan kita akan dapat, kebahagiaan, kasih sayang, semuanya akan lahir dengan kita buat satu benda yang kita nampak kecil, tapi faedahnya besar. Apa dia yang kita sebut tadi? Memberi salam. Bagi salam sebelum kita masuk, sama ada orang ada ataupun tidak. Walaupun mungkin kita keluarga, dalam rumah kita tinggal anak-anak, tetap kita yang bagi salam, sebab kita yang masuk rumah.
Maka sebab apa? Sebab kata Sayyidina Anas, Nabi dah sebut keberkatan akan Allah turun pada diri kita dan ahli keluarga. Yang tu yang kita nak. Kadang-kadang kita ingat keberkatan ataupun kebahagiaan itu rumah ada aircon, rumah besar. Tapi bila barakah Allah tak turunkan, maka tak ada. Kuranglah pandangan Allah pada rumah kita. Maka barakah ni apa dia? Barakah ni para ulama sebut ziyadatan ataupun ziyadah fil khair. Pertambahan dalam kebaikan. Ada orang mungkin umurnya sama dengan kita. Ataupun kita sebut semua orang masanya sama dengan kita. 24 jam sehari. Ada orang kata saya dapat lebih 25 jam. Ada orang kata saya dapat 18 jam je. 7 jam lagi diam. Tak ada. Semua orang dapat masa yang sama. Tetapi ada orang boleh buat banyak benda. Tapi ada orang tak boleh buat apa-apa. Tak sempat aja, tak sempat aja. Kenapa? Kerana di sana ada keberkatan. Jadi, barakah itu kata para ulama, pertambahan pada kebaikan. Berkat itu boleh datang dalam bentuk hissi yang kita nampak. Jadi, rumah kita makin besar contohnya. Ataupun kerja kita makin berjaya perniagaan, itu berkah yang hissi yang kita nampak. Ada yang maknawi. Maknawi ni walaupun kita tengok macam tak ada apa-apa, macam biasa, tapi kita rasa makin tenang, kita rasa makin bahagia dan sebagainya. Jadi keberkatan boleh datang dalam banyak bentuk. Syed Muhammad Amin pesan masa pengajian kitab ni. Di bab ni dia kata, beliau sebut apa? Beliau sebut ingat ketika mana kita berdoa kepada Allah, jangan tinggal doa dua perkara. Ya Allah, berikan dalam apa yang kita minta, dalam apa yang aku minta, padanya ada keafiatan dan keberkatan. Jadi kadang-kadang di Faiz kita minta sesuatu. Tapi ada kalanya yang kita minta tu belum tentu baik untuk kita. Jadi kita minta sesuatu itu, ya Allah berikan pada apa yang kita minta, itu barakah dan afiah. Ada keafiatan padanya dan ada keberkatan padanya. Maksudnya apa yang kita minta ada kebaikan padanya. Itu penting. Jadi ingat perkara ni juga, doa sentiasa afiah dan barakah. Itu dalam kehidupan seharian kita. Baik, seterusnya kata penulis hafizahullah ta'ala, kalau kita masuk kalau rumah ada orang, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang dalam rumah pun jawablah salam tersebut. Tapi kalau tak ada orang, bagi salam pada siapa? Malaikat yang jaga rumah kita. Malaikat jaga rumah kita. Maka apa kita baca? Kita cakap salam macam mana? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Tu cara kita bagi salam kalau tak ada orang di rumah kita. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Di sini penulis menambah satu faedah, mungkin kita jarang lakukan, tapi ini tambahan maklumat dan ilmu pada kita. Disebutkan kalau kita masuk ke dalam masjid yang tak ada orang, lain pula. Maka disebut assalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perkara ini dijelaskan di dalam kitab Asy-Syifa karangan Qadhi Iyad. Baik, seterusnya kata penulis, lepas kita bagi salam, maka sebelum nak masuk rumah ni, apa kita buat? Baca doa ketika nak masuk rumah. Sebab tu kita kata di dalam pembelajaran adab, nak ajar kepada kita dalam hidup tak boleh tinggal pergantungan pada Allah. Doa ni pergantungan pada Allah. Maka apa antara doanya? Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Assalamu alayna min rabbina tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. Masya Allah la quwwata illa billah. Allah panjangnya, yang dulu pun memang tak hafal lagi. Tak sempat lagi. Tak perlu hafal. Saya sendiri pun ada perkara-perkara yang tak hafal. Sebagai contoh doa ni,
Saya pun tak hafal Haji Faiz dulu. Tapi macam mana saya hafal? Ataupun macam mana saya mudahlah nak sebut kalau tak hafal semua pun. Sebab setiap kali kalau saya pergi mengaji dekat rumah penulis, beliau memang lekat untuk dibaca oleh orang-orang yang datang rumah. Sebab apa? Sebab orang datang rumah kita, maka kita kena suruh dia baca doa agar dia datang bawa kebaikan pada kita. Jangan dia datang bawa keburukan pada kita. Maka kitalah kena ambil inisiatif lekat dekat depan pintu rumah kita. Jadi setiap kali bila saya ketuk pintu, tunggu beliau buka pintu, saya akan bacalah dulu. Baca. Maka secara tidak langsung kita akan ingat. Itu antara caranya. Jadi jangan tunggu nak buka, dah duduk depan pintu tu dengan barang banyak nak pegang, buka buku adab. Jenuh kita. Tapi kita ambil doa ni, tulis dekat depan pintu kita lekat. Allah Ustaz, pintu kayu jati Ustaz, sayang. Tak payah letak dekat pintu tu, letak tepi dinding, tepi pintu tu. Laminate cantik-cantik. Tu istilah bahasa Melayu sebut, nak tu 1000 daya. Kalau tak nak tu rumah tak ada printer lah, maka tak ada kat rumah lah, semua alasan dia akan keluar. Tapi kalau nak buat tu macam mana pun akan jadi. Jadi ni semua atas taufik daripada Allah. Sebab tu kena minta agar Allah kurniakan kita taufik. Ada kekuatan nak buat. Ada kekuatan nak hidupkan sunnah tu. Jadi bagi salam. Tengok, kaedah untuk kita susun tu tak berat sebenarnya. Dia dilakukan secara berturut-turut. Bukannya kena step by step tu, tak. Nak masuk kaki kanan, kemudian bagi salam, kemudian baca doa, kemudian membaca ayatul kursi. Kalau boleh ayatul kursi ni kita makruf dan kita sedia maklum, ayatul kursi ni antara ayat-ayat pendinding. Maka nak masuk rumah, keluar rumah, setiap kali naik kenderaan, kalau boleh baca. Kalau boleh. Bahkan guru kami Kiai Abdul Rahim Al-Jahri di Mekah, beliau sebutkan paling baik sekurang-kurangnya setiap lepas sembahyang jangan tinggal. Setiap kali lepas sembahyang jangan tinggal. Maka baca ayatul kursi. Kalau di sini Habib sebut lepas baca ayatul kursi, baca qul huwallahu ahad. Jadi tertib tu kita tulislah dekat depan pintu rumah kita. Tak payah tulis ayatul kursi, tulis je membaca ayatul kursi, dah cukup dah. Orang semua pun dah tahu dah ayatul kursi tu apa. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ini untuk apa? Agar dipelihara diri kita, ahli keluarga kita, rumah kita dan sebagainya. Jadi bila kita duduk dalam rumah, apa yang kita harapkan daripada rumah kita? Pemeliharaan. Kan bila kita duduk dalam rumah kita, kita nak rasa selamat. Macam mana nak rasa selamat? Bila setiap kali masuk rumah, baca ayat kursi. Itu jalan untuk Allah pelihara rumah kita ni daripada perkara yang kita nampak ataupun tidak. Ini dengan kaki kirinya, dengan salam tak adanya, dengan semua cukup yang berlawanan. Habislah. Apa yang nak jaga kita kalau kita tak menjaga diri kita dengan baik? Kemudian disunnahkan untuk membaca bismillah ketika masuk rumah. Kerana diriwayatkan barang siapa membacanya, maka syaitan tidak akan masuk ke dalam rumahnya. Ini kalau kita nak buka pintu lah senang. Nak buka pintu baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bagi salam, kemudian baca ayat kursi dan surah Al-Ikhlas. Apa kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas? Dia kata apa? Fa'inna man wazaba ala zalika. Siapa yang dia berterusan bagi salam, baca doa, baca ayatul kursi, baca qul huwallah, ja'alallahu lahu ulfatan bainahu wa baina ahli zalikal bait. Ini penting. Jadi kenapa kita nak letak kat luar rumah kita? Supaya bukan kita je buat. Isteri kita balik daripada tempat kerja pun baca. Anak-anak kita balik daripada sekolah pun baca. Kerana apa? Kata Habib Ahmad Hasan Al-Attas, siapa yang buat amalan ni, maka Allah akan lahirkan rasa kasih sayang antara dia dan ahli keluarganya. Dan Allah yang memberi keluasan
dan kelancaran rezeki untuknya dan untuk tetangganya. Tengok, tetangga pun dapat faedah. Oh, bagusnya kan. Itu penting tetangga yang baik. Secara tak langsung dapat kebaikan daripada orang tu. Jadi, kadang-kadang ada orang, dia rasa, ustaz, saya ni asyik bergaduh dengan anak. Saya ni asyik bergaduh dengan isteri. Cuba kita ubah dan tambah sedikit. Mungkin kita ada salah, isteri kita ada salah. Tapi yang boleh betulkan siapa? Siapa pemilik hati? Allah Ta'ala. Maka kita lakukan semua perkara-perkara dengan salam, dengan ayatul kursi, dengan qul huwallah, dengan doa. Maka mudah-mudahan Allah yang menetapkan hati-hati orang yang dalam rumah. Itu satu perkara yang kita harapkan akan kita dapati daripada rumah kita. Baik, saya rasa kita boleh berhenti rehat sebentar dan lepas ni kita akan bahaskan pula berkaitan dengan adab-adab ketika mana keluar daripada rumah, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pengajian kita. Kejap lagi nak sambung lagi dan berehat sekejap. Kembali selepas ini dalam bicara adab. Anda jangan ke mana, adab keluar rumah menyusul selepas ini. Kebudayaan norma baharu bekerja dari rumah ketika pandemik. Pastikan anda sentiasa berada di rumah dalam tempoh waktu pejabat yang ditetapkan. Sentiasa bersedia sekiranya diarah oleh ketua jabatan atau majikan untuk hadir ke pejabat atau mana-mana lokasi lain. Memastikan sentiasa boleh dihubungi dalam tempoh waktu bekerja. Ingat, kerja itu amanah. Walau di mana jua, pastikan kita bekerja dengan cemerlang. Trauma itu ialah keadaan ataupun situasi yang mengancam kesejahteraan mana-mana individu. Secara langsung, yang seseorang itu sama ada dia sendiri terlibat sebagai mangsa ataupun dia sendiri menyaksikan keadaan itu berlaku di depan mata dia, ataupun mana-mana individu yang rapat dengan dia yang mengalami. Mana mereka yang ada obsession itu tiba-tiba dia tak boleh kontrol fikiran, idea, images, urges, impulse yang datang secara tiba-tiba ke dalam otak mereka dan dia tak boleh kontrol apa yang mereka fikirkan itu, yang dia orang nampak, images yang dia orang rasa urges nak buat itu, dia orang tak boleh kawal dan membuatkan mereka rasa. Antara sifat orang bertakwa ialah kazimul ghaiz. Kazimul ghaiz ni artinya menahan marah. Bukan tidak ada marah, tetapi menahan. Ada break, pengurusan marah. Jadi insya-Allah rasa marah seperti juga rasa gembira. Maksudnya ada kebaikan dan ada keburukan. Contoh, kalau kita gembira dengan kebaikan orang, berpahala. Tapi kalau kita gembira dengan kesusahan orang, itu menyebabkan kita berdosa. Jadi Islam agama fitrah bukan menghapuskan sifat marah, tetapi kawal. Di satu ekstrim lagi ialah keadaan di mana orang makan berlebihan sehingga dia rasa dia dah hilang kawalan terhadap pemakanan tersebut. Sebenarnya didertai oleh ramai orang, tapi kebanyakannya mungkin tidak datang mendapat perawatan sebab mereka tak merasakan itu satu penyakit yang perlu dapat rawatan. Bila kita pakar psikiatri berjumpa mereka yang ada obesitas, dan mungkin kita akan dapati mereka mendeриtai binge eating disorder yang selalunya ikuti banyak lagi perkongsian berkaitan ilmu kesihatan mental. Kembara Syifa setiap Ahad jam 10 pagi bersama saya Mazlina Ismail, hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Teruskan setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara adab kita masih lagi bersama dengan Ustaz Ahmad Salahuddin Harun dan kita nak sambung lagi perbincangan kita. Adab keluar rumah pula kita nak sambung pada malam ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Faiz. Sebelum kita pindah ke adab keluar rumah, ada dua adab yang baik untuk kita ambil perhatian sebelum kita tinggalkan bab tentang masuk rumah ni. Maka kata penulis di nombor 6 tu, bila kita masuk rumah, tutup pintu perlahan-lahan. Ni, jangan biar angin tolak gedegang. Kerana apa? Berlaku ihsan pada semua. Mungkin orang yang dalam rumah sedang rehat. Mungkin ada anak kecil yang sedang tidur dan sebagainya. Maka perkara-perkara ini kita kena jaga. Dan ini tanda kita orang yang ambil berat bukan sahaja tentang diri kita, tapi tentang orang lain. Jadi tutup pintu pelan-pelan, tak ganggu orang. Walaupun kita sebut tadi rumah ni rumah kita, suka hati kita lah. Walaupun macam tu, berlaku ihsan pada semua. Kemudian disebutkan oleh penulis yang ketujuh tu, bila kita masuk rumah, kasut tu susun. Kasut tu susun. Ini kasut satu ke sebelah sana, satu ke sebelah sini. Dulu saya ingat masa pengajian di Mesir, kata Syekh Yusuf Hafizahullah Ta'ala, ni kepada pelajar-pelajar agama, dia kata, kita ni nak mendidik
otak-otak manusia ni, kepala-kepala manusia. Kalau kasut pun kita tak reti nak susun, jangan haraplah benda lain kita boleh buat. Jadi ini satu pendidikan pada anak-anak. Susun kasut, letak baik-baik. Dan ini mencerminkan orang yang dalam rumah. Kan? Kalau kasut pun tunggang langgang, maka yang di dalam tu tak habis cerita lah. Itu maksudnya. Memberi persepsi pada orang lain bila sampai rumah kita. Jadi kita yang kena jaga. Jangan sampai orang bersangka-sangka pada diri kita dan keluarga. Baik, sekarang dah masuk rumah dah. Dengan kita buat semua tata cara adab yang dianjurkan. Jadi sampai masa kita nak keluar rumah juga. Apa yang kita perlu lakukan? Kenapa kita nak kena jaga adab masuk rumah dan keluar rumah? Bila kita masuk rumah, supaya Allah pelihara diri kita dalam rumah kita. Bila kita keluar, kita harap Allah jaga rumah kita dan Allah jaga diri kita yang keluar tu. Jadi apa kita kena buat? Yang pertama, kata penulis, mendahulukan kaki kiri ketika akan keluar rumah. Jadi kita dah sebut masuk kaki kanan, maka keluar kaki kiri. Kemudian mengunci pintu. Ini bahagian daripada ikhtiar. Ini bahagian daripada ikhtiar. Apa dia ikhtiar? Usaha. Jadi kalau sekarang ni kita contohnya lagi beberapa hari ini nak sambut Isra' Mi'raj, kan? Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Bila Nabi sampai ke Baitul Maqdis, Nabi bawa buruk yang Nabi tunggang dan Nabi tambak dia. Kalaulah bahasa kita DJ Faiz, kalau tak tambak pun buruk tu tak lari. Kan nak lari pergi mana? Tapi Nabi tambak, nak bagi tahu di sana ikhtiar tu satu ibadah. Jadi ada orang nanti kata tak apa, tutup je, Allah jagalah rumah kita ni. Sedangkan kita ada kunci. Kita kunci tu bukan nak kata kalau kunci ni confirm pencuri tak masuk. Pencuri kalau dia nak masuk ikut mana pun dia akan masuk. Tapi bahagian daripada usaha, kita kunci pintu dapat pahala. Kerana itu adalah ikhtiar. Kemudian disebutkan ketika akan tidur atau keluar rumah, maka dianjurkan untuk mematikan api atau lampu yang masih menyala. Maksudnya elektrik lah. Jika tidak ada penghuninya. Elakkan daripada berlaku perkara-perkara yang tak diingini. Juga mengelakkan daripada pembaziran. Yang keempat, tidak meninggalkan anak yang belum baligh di dalam rumah tanpa terdapatnya orang dewasa yang boleh menjaga. Kerana apa? Kerana anak-anak yang belum matang ni ditakuti melakukan sesuatu yang boleh membahayakan. Ni kalau boleh jangan tinggalkan anak-anak kita. Tak apa Ustaz, saya dah baca pendinding dah. Tetapi kita takuti mereka bertindak di luar kawalan kita. Ataupun yang mereka tak fikirkan, ataupun syaitan goda ke. Maka kalau boleh jangan tinggalkan anak-anak yang belum baligh di rumah sendirian. Yang kelima, tidak mengajak anak yang belum baligh keluar rumah setelah terbenamnya matahari, kecuali jika terdapat uzur. Kerana apa? Disebutkan terbenamnya matahari adalah waktu keluarnya syaitan dan para jin. Jangan keluar maghrib lah, senang dia. Ni orang tua-tua kita cukup pantang. Kan? Jadi pantang tu dulu sebenarnya daripada apa yang dianjurkan. Jangan balik masa maghrib. Jangan keluar maghrib. Ni matahari terbenam ni. Sebab apa? Sebab itu waktu syaitan berkeliaran. Kita ni waktu tu lah yang kalutnya. Waktu tu pergi pasar malam. Pasar malam masa maghrib tu memang ramai lah orang. Meriah kan? Meriah. Masa tu semua pun jadi sedap. Yang tu yang pelik tu semua pun jadi sedap. Jadi kalau boleh kau nak pergi pasar malam, bukan kita kata jangan pergi pasar malam, pergi awal. Bahkan kalau ada anak-anak kecil lagi lah, jangan waktu maghrib. Sebab apa? Sebab anak-anak yang belum baligh, terutama budak-budak kecil, maka diri mereka suci.
diri mereka tak ada dosa. Maka ada kalanya mereka melihat benda-benda yang kita tak lihat. Maka dia akan menjadi gangguan pada mereka. Terganggulah mereka tengok nampak benda-benda yang tak diingini. Jadi kita kena jaga, selaku ibu dan ayah kena jaga benda-benda ni. Kemudian disebutkan bila nak keluar rumah, baca doa. Apa dia doa dia? Ini antara doa. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayya azza jaruka wa jalla thana'uk wa la ilaha ghairuk bismika Allahumma kharajtu wa anta akhrajtani Allahumma sallimni wa sallim minni wa ruddani salim. Kita minta pemeliharaan Allah dan kita minta Allah kembalikan kita, pulangkan kita ke rumah dalam keadaan baik. Lepas kita baca doa, maka kemudian sebagaimana kita sebut, nak masuk rumah baca ayat kursi untuk jaga diri kita dalam rumah dan rumah kita. Sedemikian juga bila kita nak keluar rumah, baca ayatul kursi. Baca ayatul kursi. Cuma bila kita nak baca semua benda-benda ni, DJ Faiz, kena yakinlah. Ini baca pun baca sambil-sambil je. Baca yakin Allah akan pelihara kita dengan barakahnya ayatul kursi ni. Jadi kena yakin. Kemudian baca bismillahituklanu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis daripada Sayyidatuna Ummu Salamah. Apa kata Sayyidatuna Ummu Salamah? Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala bismillah tawakkaltu ala Allah Allahumma inna na'udzu bika min an nazilla aw nadil aw nazlimu aw nuzlam aw najhala aw yujhal alaina. Baginda Nabi bila mana keluar baca doa yang kita baca di atas tadi, dan disebutkan dalam riwayat yang lain idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Jadi bila kita nak keluar rumah, paling kurang kita baca bismillah tawakkaltu ala Allah, serah diri kita pada Allah Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya, tak ada kekuatan, tak ada upaya melainkan dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa faedahnya? Qala yuqalu hina idzin. Kalau kita nak keluar rumah, baca bacaan tadi, maka disebutkan apa? Hudita wa kufita wa wuqita fayatanaha lahu syaitan fayaqulu lahu syaitanun akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Disebut dalam hadis riwayat Abu Daud dan Imam Tirmizi, kalau kita baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka malaikat berkata kepadanya, kamu mendapat petunjuk di jalur yang benar. Maksudnya dapat petunjuk ke jalan yang betul. Ni elakkan daripada kita kalau keluar rumah pergi tempat-tempat maksiat. Kemudian telah terpenuhi keinginan. Apa tujuan kita keluar rumah, kita akan dapat. Dan telah terjaga keselamatan juga kita peroleh bila kita keluar rumah. Maka saat itu syaitan menjauh darinya dan berkata kepada syaitan yang lain, bagaimana kamu dapat mengganggu seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, telah terpenuhi keinginannya dan telah terjaga diri. Doanya pendek tetapi faedahnya besar. Inilah dia kelebihan bila mana kita mempelajari ilmu, kita akan mengetahui benda-benda yang sebenarnya memberi faedah yang sangat banyak dalam kehidupan kita. Kita tahu benda ni. Doa tu pun memang kita dah hafal dah. Cuma sekarang kita tak tahu bila nak gunakan. Jadi sekarang bila sebelum kita keluar rumah, lepas baca ayatul kursi, maka baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kita akan sampai ke destinasi kita. Apa yang kita nak buat pun kita akan dapat laksanakan. Kita akan mendapat juga pemeliharaan ketika mana kita keluar. Itu satu faedah yang besar. Dan inilah dia bukti bahawasanya bila mana kita melazimi adab,
sebenarnya kita dapat melakukan kesemuanya dan kita mendapat pemeliharaan dan juga penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, selesai bab ataupun perbahasan kita berkaitan dengan adab keluar dan masuk rumah. Lepas ni yang pentingnya apa kita nak buat? Apa kita nak buat, type ke, kalau boleh type tu baik, kalau tidak tulis je lah. Tulis pun tak apa, tak ada masalah. Cuma kita kena buat, kita kena tampal-tampal rumah kita tu sikit. Dah banyak dah dekat frame-frame macam-macam kan. Jadi tambah sikit lagi dengan doa-doa yang berfaedah untuk kita amalkan. Terima kasih banyak Ustaz untuk bicara kita pada malam ini dalam bicara adab berkaitan dengan adab masuk dan keluar rumah. InsyaAllah apa yang penting macam Ustaz kongsikan tadi, dapatlah kita beramal dengan apa yang dah pun kita bacakan, apa yang dah pun kita kongsikan pada malam ini dalam bicara adab. Dan insyaAllah sebar-sebarkan juga ilmu-ilmu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang buat nota-nota di komen Facebook dan juga YouTube, turutan-turutan adab yang kita kongsikan pada malam ini. InsyaAllah semoga beroleh manfaat untuk sahabat-sahabat kita yang lain. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz untuk minggu ini punya perbincangan. Terima kasih banyak Badri Faiz. Kembali ke minggu depan insya-Allah kita dah masuk Syaban dan kita nak sambung berkaitan dengan adab-adab yang mana perkara-perkara yang kita laksanakan, yang kita lakukan sepanjang Ramadan. Kita nak sama bawakan antaranya adab baca Quran, adab berdoa, adab puasa Ramadan itu sendiri insya-Allah kita bawakan dalam Syaban. Kita mulakan minggu depan insya-Allah perkongsian dalam bicara adab. Insya-Allah. Tak lain tak bukan setiap hari Selasa jam 9 malam. Terima kasih kepada anda yang menonton dan juga mendengarkan siaran ini. Ikuti ulangannya pada setiap hari Sabtu jam 10 malam tak lain bersama-sama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Jumpa lagi Ustaz insya-Allah. Assalamualaikum. Insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat anda sahabat-sahabat saya teruskan setia bersama kami dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ina, badan aku asyik letih lah sejak mengandung ni. Apa rasa kau? Dah mengandung anak ketiga masih cegas lagi. Apa kata kau cuba set Mak Buyung Las. Bagus diamalkan sepanjang kehamilan. Masa mengandungkan 3 anak, aku amalkan susu ni. Anak-anak aku pun suka minum susu ni. Oh, tahu. Las yang gabungkan susu kambing kurma tu Macam mana nak dapatkan? Nah, hubungi 018-277-7290 untuk penghantaran ke rumah atau www.las.my. Las susu kambing. Bolehkah suami menarik balik hibah kepada isterinya? Bolehkah hibah ditarik balik oleh ibu atau bapa? Bolehkah wasiat dibuat kepada waris? Bolehkah wasiat menafikan faraid? Apakah perbezaan tentang pesanan sebelum meninggal dunia dengan wasiat? Apakah perbezaan antara wasiat dan hibah? Adakah anda tahu harta sepencarian boleh dituntut kerana poligami walaupun suami bernikah di luar negeri dan tidak mendaftarkan perkahwinan? Anda ingin tahu kaedahnya? Anda ingin tahu penjelasan dan penyelesaiannya? Hadirlah ke program kami secara atas talian kursus asas kaedah pengurusan harta keluarga Islam siri 2021 pada 23 dan 24 Mac 2021. Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia. Yuran adalah sebanyak RM300 sahaja. Untuk pendaftaran hubungi 03-6204-6323 atau 325. Bayangkan anda sedang berhadapan musim sejuk yang sangat melampau. Di kem-kem pelarian Syria berbumbungkan kanvas koyak dan penuh lumpur. Mereka berjalan tanpa alas kaki. Kaki kecil mereka bengkak akibat sejuk dan cedera dek batu tajam.
Ayuh bersama Pertubuhan Peduli Insan Malaysia membantu menyelamatkan nyawa mereka dari kesejukan. Hulurkan sumbangan anda melalui www.peduliinsan.org. Radio IKIM memberi anda